Okey, hai semua. Okey, untuk video kali ini saya nak tunjukkan penggunaan jangka lukis di dalam aplikasi Clevermat. Okey, ini adalah paparan Clevermat yang telah saya buka. Okey, saya keluarkan dahulu jangka lukis. Okey, berada di bahagian toolbox ini. Okey, bahagian disiplin dan bahagian ini. Okey, saya ingin tunjukkan bagaimana kita nak menggerakkan jangka lukis ini. Okey, ada 4 cara. Okey, cara pertama, kita letak kita punya cursor ataupun kita punya ni anak panah mouse ni kan, letak pada simbol tambah ni, tambah yang ada arrow ni kan. Okey, untuk yang ini pergerakannya adalah untuk mengubah kedudukan jangka lukis. Okey, yang ini saya right click pada mouse dan saya gerakkan. Kemudian saya lepaskan, dia lepaslah macam tu. Okey, itu adalah pergerakan pertama. Pergerakan kedua adalah pergerakan, okey, kita lihat pergerakan bukaan jangka lukis. Okey, kedudukan cursor saya letakkan pada simbol anak panah kiri kanan ini. Okey, bila kita letak kat situ, okey, dia akan buka jangka lukis tanpa meninggalkan kesan dakwat. Okey, pergerakan ketiga, okey, apabila cursor ini saya letak pada anak panah bulatan ini. Jadi apabila saya gerakkan, okey, dia akan bergerak dalam satu bulatan tanpa meninggalkan kesan dakwat. Okey, dan pergerakan keempat adalah apabila kita meletakkan cursor ini di hujung batang pensel. Okey, apabila ia bergerak, okey, kita akan dapat bulatan ataupun lengkok dengan kesan dakwat. Okey, itu adalah 4 tempat berbeza, okey, di mana kita boleh gunakan untuk menggerakkan jangka lukis ini. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak membina sudut 60 darjah. Okey, sebelum itu, jangka lukis ini dalam kedudukan sengit, saya tegakkan dengan meletakkan cursor pada bahagian simbol arrow bulatan, ya, anak panah bulatan. Okey, jadi dia tegak semula. Okey, kemudian saya nak alihkan ke tepi, saya klik dekat atas ni dan tarik ke tepi. Okey, semua pergerakan tu dekat mouse kita kena right click lah. Okey, untuk semua pergerakan, ya, tekan dekat mouse. Okey, sudut 60 darjah kita perlu bina dengan adanya tembereng garis terlebih dahulu. Okey, kemudian kita letakkan tanda, saya letakkan tanda untuk memulakannya. Okey, sekarang saya ambil jangka lukis. Okey, cursor saya letak kat atas ni untuk mengalih kedudukan jangka lukis. Saya letak jarum pada bahagian ini. Okey. Jadi sekarang untuk melukis lengkung yang pertama, okey, saya perlu turunkan pensel ke bawah. Jadi saya punya cursor dekat atas ni. Turun bawah. Okey, turun bawah sikit. Okey, sekarang saya nak buat lengkok. Cursor saya berubah pula dekat bahagian pensel. Naik atas. Okey. Dah siap satu hal. Okey, kita alihkan dia. Tak jarum sini kan? Okey, yang ini kita tegakkan balik guna sini. Okey, letak cursor dekat sini. Permulaan tu saja. Lepas tu tengok cursor saya akan berubah tempat kan, tapi tak ada masalah. Okey, yang ini pergerakan untuk tak nak ada dakwat. Okey, seterusnya nak ada dakwat. Okey, kita patah dulu ke sini dulu. Okey, kita nak buat lengkok kat sini kan. Okey, nak ada dakwat sekarang kita letak cursor kita pada hujung ni dan buat lengkok. Okey, saya alihkan. Nak letak tegak semula, letak tepi. Okey, sekarang kita dah ada ni. Jadi sekarang saya nak tunjukkan pula bagaimana saya guna pembaris. Okey, pembaris ni sekarang saya perlu untuk sambung kan. Sambung ni untuk kita jadikan dia 60 darjah. Okey, yang ini pembaris ni sama. Bahagian yang arrow yang lengkok untuk kita gerakkan dia lah. Okey. Lepas tu kita turunkan dia sikit. Kita nak ngam kan. Okey. Untuk pembaris ni pun sama. Ada beberapa pergerakan. Pertama tadi ni, untuk saya sengitkan dia kan. Nak betul-betulkan dia. Yang ini pula arrow kiri kanan. Saya nak konturkan pembaris saya atau panjangkan dia. Kemudian cursor saya kalau berada dekat yang bahagian tak ada nombor. Adalah tujuannya untuk mengalih-ngalihkan pembaris ini. Okey, sekarang saya letak balik. Okey, sekiranya cursor saya letakkan dekat bahagian tulisan, dia akan meninggalkan dakwat. Begitu. Itu bezanya. Kalau kita garis, kita tarik cursor dekat bahagian tak ada garisan, tengok dia
mengalihkan kedudukan pembaris. Berbeza dengan dekat yang ada tulisan. Yang ni kalau kita nak tegakkan balik, tegak gitu. Saya tunjukkan sekali lagi kalau dekat tulisan. Tu dia terus akan ada garis lah. Okey, jadi kita tak perlu guna line ni, kita guna pembaris. Okey. Okey, sekarang siaplah saya punya sudut 60 darjah. Okey, saya nak tunjukkan pula, okey, bagaimana kita nak tukar color dakwat pen ni. Okey, klik dekat pen dekat bawah ni, ada pelbagai color kan. Okey, jadi kalau kita nak mengajar, nak bagi murid nampak lebih jelas, kita boleh gunakan warna-warna ni lah. Okey, contoh saya pilih merah, kemudian saya klik dekat bahagian dakwat. Jadi dia akan bertukar merah. Okey, kalau nak biru, tukar biru. Dan seterusnya. Okey, semoga dengan perkongsian dalam video ini dapat membantu guru-guru yang banyak bertanya saya bagaimana nak menggunakan jangka lukis dalam Clevermat dengan mudah. Okey, semoga ianya memberi manfaat. Silalah share, like dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.